Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada orang panggil ambang merdeka kan. 2021 kita dapat sambung balik pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun. Kitab Hikayat Fiqhiyah ni setakat ni belum ada lagi terjemahan dia. Kitab pun besar, 10 jilid ni. Yang kita baca ni jilid yang ketiga. Kalau pelajar-pelajar yang boleh bahasa Arab, carilah nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtar. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab ini. Untuk kali ini kita sudah masuk hikayat Ats-Tsaminah Was-Sab'un, 78. Hikayat yang ke-78, kisah kita iaitu dua orang bersaudara, Sayyiduna Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Kisah kita berkisar kepada hukum orang yang puasa sunat. Nah, orang yang puasa sunat boleh je dia buka puasa bila-bila dia rasa nak buka. Berbeza dengan orang solat puasa fardu tak boleh buka kecuali ada keuzuran besar. Ataupun orang yang qada puasa pun gitu juga. Tapi bagi orang puasa sunat dia boleh buka bila-bila. Dia panggil kuasa di tangan dia. Bagi orang puasa sunat, kuasa di tangan dia. Dia boleh buka bila-bila masa. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis. Hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat. Sahabat cerita tentang sahabat. Nama dia Abi Juhaifah. Jin ha. Abu Juhaifah. Kalau bacaan an Abi Juhaifah. Di Arab boleh baca semua. Abu, Abi, Aba. Dua-dua boleh. Tengok dia punya kedudukan. Qala, kata di Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi kita mempersaudarakan di antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Jadi satu hari Salman muka adik-adik dia Abu Darda ni dia pergilah rumah. Fazar Salmanu Abu Darda. Tengok mula dah. Fazar Salmanu Aba Ad-Darda. Tadi an Abi. Ini Aba. Kenapa? Sebab Zara Salmanu Aba. Dia panggil maf'ul akan. Aba. Itu kena belajarlah bahasa Arab ni dia boleh. Tapi kalau terjemah bahasa Melayu, kita guna abu saja pun boleh lah. Abu belaka. Tak kira lah. Tak kira dhamir dah. Sebab dah jadi istilah. Salman pergi rumah Abu Darda. Fara'a Ummad Darda mutabazzilah. Dia tengok Ummu Darda, isteri Abu Darda ni selekeh pakaian. Tutup aurat. Cuma dia panggil selekeh. Mana tidak kata, orang panggil bahasa Kelantan kata berjanguk. Mana pakaian tu napa orang panggil bersiap, tak ada, biasa selekeh. Qala ma sya'nuki mutabazzila. Ummu Darda, apa pasal puan pakai selekeh macam ni? Qalat, dia bagi tahu, inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Adik-beradikmu Abu Darda tu dia tak berajak pada dunia dah. Aku ni terbuang dah, maknanya bagi dia tak ada apa dah. Masya Allah. Pakaian nak pakai berhias ke tak hias, bagi dia dunia belaka tu.
Boleh jadi tidur dengan isteri pun tak dah. Tak lama, falamma ja'a Abu Darda pun balik. Tadi dia tak ada. Bila Abu Darda balik, qarraba ta'aman. Dalam riwayat Bukhari kata, sana'a lahu ta'aman. Dia buat makanan untuk nak hidang kepada adik-beradik dia. Salman sebagai tetamu dia, faqala kul. Salman, sila makan. Fa inni shaim. Aku puasa. Tengah hari ni peristiwa ni. Puasa sunat ni, tuan-tuan. Itu yang kita kata tajuk kita puasa sunat tadi. Kata Salman, ma ana biakilin hatta ta'kul. Abu Darda, aku tak akan makan kalau mu tak makan. Kita makan sama-sama hari ni. Kalau tidak, tak makan dah. Qala fa'akala. Abu Darda pun makan lah. Moga nak ambil hati adik-beradik dia ni, makan. Ini tajuk kitanya, orang puasa sunat dia boleh buka makan. Falamma kana al-lailu, apabila masuk waktu malam, zahaba Abu Darda liyaqum. Mana selepas solat Isya, dia balik daripada masjid. Kita kata Asya lah dulu, makan-makan malam lah dulu. Kemudian Abu Darda pun tidur. Salman, aku nak pergi solat. Faqala Salman, Abu Darda, nam, tidur dulu. Nanti akhir malam kita bangun. Panama. Abu Darda dengar kata, tidurlah. Summa zahaba liyaqum. Sampai setengah malam, bangun pula Abu Darda nak pergi solat. Faqala lahu Salman, nam. Abu Darda tidur, baru setengah malam. Fanama, tidur balik. Falamma kana 'inda as-subhi, bila dekat nak subuh biasanya para ulama ni dekat nak subuh tu dia panggil 1/3 malam terakhir. Waktu munajat itu, waktu munajat. Faqala Salman kata, Abu Darda, qumil an, bangun sekarang. Bangun. Faqama fasallaya, dua-dua bangun bertahajud masing-masing lah. Faqal, Salman pun bagi tazkirah kepada Abu Darda. Qala inna li nafsika alayka haqqa. Abu Darda, diri kita, tubuh kita ni ada hak. Dia perlu rehat, dia perlu makan, dia perlu semua jaga kecantikan, jaga penampilan, bukan ada seronyi serebeh gini. Jaga. Wali rabbika alayka haqqa. Bagi untuk Tuhan ada hak. Maknanya kita kena jaga hak Allah Ta'ala. Jaga solat, jaga ibadat, jaga halal, jaga haram. Itu hak Allah. Kena tunaikan. Wali dhaifika alayka haqqa. Bagi tetamumu ada hak. Tetamumu juga ada hak. Masya Allah. Mana hak tetamu, kita kena hormat dia. Bagi makan, kan dalam masa 3 hari kita dah belajar dulu. Haqqud dhaif, 3 hari. Wa inna li ahlika alayka haqqa. Isterimu ada hak. Mu jangan biar dia macam kaya buruk gitu. Sampai orang kata serebeh, selekeh macam ni, tak ada penampilan orang dah. Mu biarkan dia begitu je. Jangan. Dia ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Setiap orang kena tunaikan hak masing-masing. Kena bagi tunai. Hak Allah kita kena tunai dengan ibadat. Hak kita sendiri kena ambil rehat, ambil makan biar cukup. Hak isteri kena bagi makan, bagi pakaian, bagi nafkah zahir dan batin. Sama juga dengan anak-anak kita. Abu Darda macam tak berapa selesa. Sebab dia dah orang panggil dah kuat semangat dah. Malam pun tak tidur. Isteri dia kata Abu Darda tak ada dunia dah dia. Aku pakai macam ni pun dia tak peduli dah. Apa lagi? Nak dekat-dekat mungkin tak dah. Abu Darda radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indal Bukhari fa'ata. Dalam riwayat Bukhari kata seorang dia pergi jumpa Nabi. Dalam riwayat kita ni fa'ata ya, dua-dua pergi. Salman dengan Abu Darda pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda report kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ni Salman ni. Adik-adik saya ni kacau dia.
Aku nak bangun malam dia suruh tidur, aku puasa dia suruh makan. Dia nasihat kepada aku pula suruh ambil berak cana kepada isteri. Jangan terbiar begitu je. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabiyul Ummah, Nabiyur Rahmah menyokong pandangan Salman. Qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Betul apa yang Salman cakap. Kita ni ada hak yang tersendiri. Hak kita, hak keluarga, hak besarnya, hak Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahul Bukhari wa Tirmizi wal lafzu lahu. Lafaz di dalam Tirmizi. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, kita dah dengar cerita ni agak detail. Kan? Agak detail. Baik, kita masuk pada 10 perbincangan. Yang pertama sebelum itu, dilalatul hadis. Hadis ni menunjukkan kepada apa? Yang pertama, jawazu iftaris saimul mutatawwi'. Orang yang puasa sunat, boleh je dia buka puasa. Dia puasa sampai setengah hari, rasa tak larat. Ada kenduri hari ni, ada orang ajak makan. Contohnya kita puasa, kita pergi nak beli ikan kat pasar. Tiba-tiba kawan panggil, Haji mari. Join kita makan roti canai. Bismillah. Tidak jadilah haraja, tidak jadi masalah. Dilalatul hadis ini juga, manakala untuk bab ini, inilah tajuk dia. Tapi kita perluaskan perbincangan. Hadis ini juga menunjukkan bahawa kita kena jaga hak diri, jaga hak orang lain, kena jaga. Mana kalau kita nak warak seorang-seorang, jangan ada isteri, nak duduk seorang. Islam larang pula tabatul, larang pula duduk bersendirian. Orang laki-laki kena ada isteri. Yang perempuan sebolehnya kena ada suami. Kalau sudah bersuami, sudah tua-tua, sudah pencen, suami mati, nak duduk diam seorang, duduk ialah. Mana sudah bersuami, maknanya orang sudah melalui fasa berumah tangga. Baik, isu yang pertama, kita nak kenal seorang sahabat nama dia Abu Juhaifah. Jarang nama ni disebut kan. Abu Juhaifah As-Suwa'i. As-Suwa'i. Alif lam sim waw alif hamzah alif ya. As-Suwa'i. Nama dia Wahbun bin Abdullah. Kita orang Melayu ni panggil Wahab lah. Wahbun. Kalau orang Arab dia mati ha. Wahb bin Abdullah. Dikenal dengan nama Wahb al-Khair. Mana Wahab, orang baik. As-Suwa'i, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, wa kana min sigharis sahabat. Dia ni sahabat kecil. Kecil. Nabi wafat, sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Hujaifah lam yablughul hulum, belum balik lagi. Masih kanak-kanak lagi. Tapi dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, dia dengar. Dia meriwayatkan hadis juga. Satu hari, ini menarik ceritanya, tuan-tuan tanda cerita menarik. Satu hari, kun akaltu saridatan burin. Oh, Masya Allah, dia pergi makan bubur lambuk dengan daging. Sedap makan. Sudah makan. Wa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana atajashya. Sudah. Dia pergi dekat Nabi, dia pergi sedawa. Depan Nabi. Dia lah makan bubur lambuk kan. Ajar kita makan bubur lambuk ni bau lah, ada bau bawang apa. Faqala Abu Juhaifah ukfuf au ihbis alaika jusha'aka ya Abu Juhaifah. Abu Juhaifah, tahan kamu punya sendawa, tahan. Tutup mulut kau apa. Jangan bagi depan orang itu, jangan. Zaman kita ada emas ni tahan sikit kan. Kita ada perak pakar tu. Nabi nasihat, tengok. Nabi terus nasihat. Bila berlaku kesilapan, nasihat. Abu Juhaifah, tahan. Kalau nak sedawa, tutup mulut. Jangan duk nak menguap pun sama juga. Tapi ini jangan bangun lah kita Tuhan. Fa inna aktsaran nasi syab'an fid dunya. Ya Allah. Sesungguhnya orang yang banyak kenyang di dunia, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang ni lama lapar pada hari kiamat. Mana sebelum masuk dalam syurga tu, lapar dulu dia. Ya Rabbal Alamin. Ini, hadis ini rawahul Hakim wa rawahu ramai lagi riwayat At-Tabarani, Ibnu Abi Dunya.
wa sahahu fi sahihah bi sahih bi majmu'i turuqihi, mana dengan jalur-jalur yang ada tu hadis tu naik pada darjat yang baik sanad dia. Yang penting bagi kitanya qala, dengar ni tuan-tuan, fama akala Abu Juhaifa, Allahu akbar, sahabat ni sekali Nabi bagi tazkirah berubah, kata orang berubah dia punya watak. Abu Juhaifa selepas daripada itu, fama ma'akala mil abatnihi hatta faraqad dunya, dia tak akan penuh lagi perut dia sehingga dia mati. Kana iza ta'asha la yataghadda, kalau dia makan malam dia tak makan siang. Kalau dia makan tengah hari tadi, dia tak makan malam. Tak ada dia menu macam kita 5 kali sehari makan, sarapan pagi, pukul 10, tengah hari, petang, malam, la. Abu Juhaifah sekali kena tazkirah dengan Nabi, berubah watak Abu Juhaifah, dia tak kenyang lagi hidup atas dunia. Sebab dia bimbang, Nabi kata orang yang banyak kenyang atas dunia atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, orang ini lama lapar di hari akhirat. Ya Rabbal Alamin. Sahabat kena tazkirah sekali, berubah. Kita tak apalah tuan-tuan, biarlah banyak kali kita dengar, mudah-mudahan kita juga berubah, insya-Allah. Insya-Allah. Abu Juhaifah akhirnya tinggal di Kufah, di Iraq. Ada rumah dia di sana dan dia menjadi penyokong setia kepada Sayyidina Ali, pegawai Sayyidina Ali jaga Baitul Mal di Kufah, mana pegawai keuangan bagi Sayyidina Ali. Wa syahida ma'hu, dia menyertai peperangan Sayyidina Ali semua sekali, radhiyallahu anhu wa an Ali wa an jami'is sahabah. Alhamdulillah. Baik, Salman siapa pula? Salman ni banyak kali lah kita dengar. Cuma kali ini kita dengar ringkas je. Sebab cerita watak utama dia Salman dengan Abu Darda. Cuma Abu Juhaifah tadi pencerita. Salman Al-Farisi dikenali dengan nama Abu Abdullah. Bahasa Arab kata Abu Abdillah. Abu Abdillah dikenal dengan nama Salman Al-Khair. Tulis nama Salman Al-Khair. Siapa nak dapat anak sehari dua ni, tak nama Salman. Jangan letak nama pelik-pelik kan. Tadi ada seorang sahabat, kalau dia dengar, elok juga ni. Dia tanya, dia nak letak nama anak dia Aulia. Kita kata subhanallah, Aulia tu bukan nama bang. Aulia tu maksud dianya jamak kepada waliun aulia. Maknanya wali-wali. Anak dia seorang tu jadi wali-wali. Apa punya nama? Baguslah tanya tu. Sebab tu kita kena tanya nama ni, jangan duk buat tak tu pasal kan. Letak nama wali-wali anak dia. Ini ada seorang ni letak nama anak dia Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Macam mana kita tahu anak kita sebaik wanita? Tak boleh dia panggil nama menunjukkan pada tazkiyah, itu tidak bagus. Maaflah kalau adanya nama ni kan. Kalau baru nak letak nama jangan letak. Kalau dah ada nama dia biarlah, nak kata apa. Kita panggil Khairun sudahlah. Khairun Nisa, siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Salman ni asal dia daripada negeri Parsi, Faris, negeri Parsi. Yuqalu laha Ji, nama tempat dia, ataupun nama dia Asbahan di Iran sekarang. Dia ini salah seorang daripada anak asawirah Parsi, anak pembesar Parsi. Orang kaya, anak kaya. Panjang dia ni cerita dia. Katanya, kan cerita Salman tak habis pula cerita ni. Salman ni, ayah dia sayang sangat pada dia. Dia jaga bela Salman macam anak perempuan. Duduk dalam rumah, berkurung, ya, makan cukup, pakai cukup, game cukup. Dia bagi belaka lah. Anak orang kaya kan. Satu tu ayah dia rasa dia tua, dah tak larat. Dia kata dia pun suruh Salman pergi tengok, belajar, pergi tengok kebun dia di sana. Jadi bila Salman pergi, dia ni agama Majusi, sembah api. Ayah dia ni, Ya'budun nar, sembah api. Bila dia pergi, dia lalu ikut biara, ikut gereja, orang padri duk mengajar kitab Nasara, Injil. Dia pun curi masuk dengar. Lebih logik ni pada semua api. Lama dia terpengaruh dengan agama Nasara. Saya ringkas ya. Kemudian Salman lari daripada negeri di Parsi, pergi ikut padri tunjuk jalan. Dia pergi duduk di gereja dengan padri lain pula. Pengembaraan Salman mencari hidayah ini, tuan-tuan dan puan-puan, lama.
beberapa orang padri mati. Nanti kita tengok dalam tulisan ada ke tidak cerita pengembaraan Salman mencari hidayah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube kisah Nabi dengan sahabat. Ada anak cerita tentang Salman radhiyallahu anhu. Yang ni saya tak nak cerita dah sebab masa kita terhad. Baik. Pelajar kemudian Salman seorang last sekali dekat dengan nak mati. Padri yang terakhir, padri kata lepas pada ni tak ada lagi padri yang betul-betul ikhlas, pegang dengan kitab Taurat dan pegang kitab Injil. Dia Nasara. Habis dia kata aku dengar, tengok dalam ilmu kitab dia ni, dia kata Nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah Taala di bumi yang banyak pokok kurma, tanah hitam. Jadi alhamdulillah takdir dia kena, akhir kali dia ditawan oleh orang Yahudi ni nak menyampaikan Salman jumpa Nabi, dia bawa balik ke Madinah. Ketika itulah dia jumpa dengan Nabi SAW. Baik, kita berhenti setakat dulu. Salman, bila Salman masuk Islam, Nabi kita tebus Salman daripada Yahudi dengan menanam beberapa batang pokok kurma di Madinah. Sekarang ni kalau pergi Madinah, tanya dia mana kebun Salman, orang akan tunjuk dekat Masjid Quba, masih wujud. Tapak tu lah, pokok tu mungkin mati dah. Pergi sana. Takdir pokok taman ni 5, 6, 7 tahun juga baru buat, tapi yang Nabi tanam sekejap merdekalah Salman. Akhir sekali Salman radhiyallahu anhu, bila Nabi sampai Madinah, dia mempersaudarakan di antara Salman dengan Abu Darda. Salman akhirnya tinggal di Madain, jadi gubernur di sana. Tapi walaupun dia jadi gubernur, dia masih lagi bekerja menganyam tikar. Dia panggil khus. Khus ni anyam tikar dengan daun tamar. Dia gubernur. Dia buat kerja kerana dia nak makan dengan hasil usaha tangan dia. Masya Allah. Orang-orang zaman dulu zuhud, tuan-tuan. Kita hari ni apa benda tak tahu. Nak makan nasi sendiri pun, semua benda kat dapur kita terliterik belakang dia. Campak je, masuk, semua jadi. Nak kata apa. Baik, Salman akhirnya tinggal di Syam. Kana iza nazala Syam. Dia duduk di sana, di Madain, di Iraq. Bila dia mari ke Syam, dia akan pergi rumah Abu Darda, adik-beradik dia. Dan dia mati, Salman ini dikebumikan di Madain. Dia kata tahun 50 sanata 35, tahun 35. Sanata 35. Mengikut dalam isti'ab. Umur dia berapa umur? Khilaf umur dia panjang. Dalam kitab ni kata umur dia 80 tahun. Tapi yang anda baca daripada dulu-dulu lagi sampai sekarang pun saya duk baca lagi. Duk cerita kepada orang, mengikut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata Salman ni umur dia 250 tahun. Saya duk fikir ada ke umat Muhammad sampai begini panjang? Wallahu alam. Sebab Salman ni ayatun min ayatillah. Salah seorang yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, sebab dia mengembara daripada seorang padri ke seorang padri, sampai mati padri ni pergi pindah lagi sampai jadi hamba Yahudi sampai jumpa Nabi. Makna kalau kita nak kata dia lah saksi di antara ahlul kitab, 2 kitab dia masuk. Yang pertama kitab Nasara, ayah dia Majusi tu, biarkan dia tu. Kemudian dia pula ikut Yahudi, kitab Taurah. Kemudian dia jumpa dengan Nabi. 3 kitab dia. Wallahu alam. Imam Nawawi kata as-sahih, pendapat yang sahih, umur Salman 250 tahun. Saya kata wallahu alam. Yang penting kita nak pengajaran daripada pengembaraan Salman, bagaimana jauhnya dia mengembara semata-mata nak mencari hidayah. Allahu akbar. Dia panggil ar-rihlah ila al-haqq. Salman Al-Farisi. Tuan-tuan cari buku ni, menarik tuan-tuan. Baiklah, kita pergi pada Abu Darda pula. Siapa? Abu Darda nama dia Uwaimir bin Qais. Abu Darda Uwaimir, tasghir daripada Amir Uwaimir. Awaqila Amir bin Qais, Uwaimir bin Qais, Amir bin Qais, dua-dua dekat tu. Mungkin orang baca tasghir manja.
bin Zaid Al-Khazraji Al-Ansari. Dia ni orang Ansar, orang Madinah. Masyhur, nama dia masyhur dengan gelaran dia, dengan kunyah dia. Dia masuk Islam lewat sudah peperangan Uhud. Katanya dia tak sempat Uhud, dia sempat Khandaq. Khandaq tahun yang kelima. Kalau Uhud tahun yang ketiga. Mana sekitar itulah Islam Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dia ni seorang daripada ahdul ulama al-hukama al-fudala, ulama orang yang bijak pandai, orang punya kelebihan yang hebat di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lamma hadaratil wafat Muaz, ketika Muaz nak meninggal, Muaz kata apa? Iltamisul ilma min arba'ah, carilah ilmu di Madinah ni daripada 4 orang sahabat: Uwaimir, Abu Darda, Salmanul Farisi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam. Ini ilmu ni, ilmu tentang kajian. Abdullah bin Salam ulama Yahudi masuk Islam. Salman daripada Nasara, Yahudi Islam, Masya Allah. Uwaimir, Abu Darda. Jadi Abu Darda ni seorang yang hebat, orang yang alim di kalangan sahabat. Muawiyah lantik dia jadi qadi di Dimashq pada zaman pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa kana al-qadi idza ghaba al-amir, dia qadi tapi kalau gubernur tak ada, dialah yang mengganti tempat. Tapi di akhir hayat dia zahidan, zuhud, hidup dia tak mau dah. Yadfa'ud dunya birahataihi, dia tolak dunia dengan 2 tangan. Tak mau aku dunia. Dia banyak hikam, banyak kata-kata hikmah yang masyhur. Kata-kata dia tentang zuhud. Dia ni seorang penyair, tapi di akhir hayat dia tak mau dah jadi syair, tak mau. Meninggal Abu Darda pada zaman pemerintahan Sayyidina Utsman di Dimashq, lebih kurang tahun 33 Hijri. Radhiyallahu an jami'is sahabah. Baik, para pelajar sekalian, kisah para sahabat ni menarik. Tuan-tuan bacalah kitab Hayatus Sahabah. Cuma anak tak baca kitab Hayatus Sahabah tu, kita tak naklah semua cerita kita ni cerita ya, tapi kita nak lebih kepada apa yang kita nak belajar daripada kisah-kisah yang ada ini. Baik, sekarang ni kita mula belajar kisah. Yang pertama, al-ukhuwah fillah atifatun nabilatun. Persaudaraan kerana Allah Ta'ala ini satu perasaan yang cukup tinggi, nilai dia tinggi. Hubungan yang cukup besar. Bila kita, kerana itu salah seorang daripada orang yang layak duduk di bawah bayangan arah pada hari kiamat, rajulani tahabba fillah, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kasih sayang kerana Allah. Kenapa sayangnya dia? Kerana Allah. Sebab dia orang Islam, orang beriman, orang soleh, orang baik, kita sayang. Kenapa sayang dia? Bos, duit banyak, belanja kuat. Lain. Tak apa, boleh peluang, tapi yang betul-betul al-ukhwah fillah kerana Allah. Kita letak situ. Jadi bagi orang beriman, dia akan berkasih sayang sama-sama dia. Maka Nabi SAW mempersaudarakan pada peringkat awal sama-sama muhajirin. Muhajirin sama muhajirin dipersaudarakan. Contohnya di antara Zaid bin Harisah dengan Hamzah. Nabi persaudarakan Zaid dengan Hamzah jadi adik-beradik. Duduk di perantauan, ada adik-beradik. Selepas Nabi kita hijrah, Nabi mempersaudarakan akha bainal muhajirin wal ansar. Orang mari Mekah yang tak ada harta benda dipersaudarakan dengan orang Ansar. Contoh kita sini, Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi'. Dua-dua ni ahli korporat. Dua-dua ahli korporat. Baru senang nak bercakap dah. Mauqif Sa'd bin Rabi' ajaib ya Allah dengan Abdul Rahman bin Auf. Saya tak nak cerita sini lah, tuan-tuan cari dalam kitab kisah Nabi dengan para sahabat, sangat menarik, ajaib dan menarik. Salman dengan Abu Darda. Abu Darda orang Madinah, Salman mari tak ada keluarga, saudara dua ni. Baiklah. Isu yang kelima, Salman pergi ziarah adik-beradik dia, Abu Darda, Uwaimir, tapi dia tak ada
Ada ke Ummu Darda bawa masuk Salman dalam rumah ketika suami dia tidak ada. Sebab atas nama adik-beradik. Ini di awal peringkat hijrah. Ya, ada yang mengatakan ketika oleh kerana mereka sudah menjadi adik-beradik, persaudara, jadi tidak jadi masalah. Dengan jaga SOP lah. Jaga, mana mungkin dia duduk luar rumah gitu je lah. Tunggu Abu Darda balik. Ataupun dia tunggu jadi halaman. Wallahu alam, itu para ulama berbahas sebab ini dipanggil di peringkat awal Islam. Di akhir Islam, Nabi tak benarkan orang laki-laki yang bukan mahram masuk dalam rumah kalau tak ada suami, tak ada mahram. Itu perbincangan panjang. Yang pentingnya Salman sahabat yang besar, seorang yang wara'. Abu Darda juga sahabat besar, Ummu Darda juga sudah bersaudara dua orang ni. Maka kita kata Salman pergi walaupun Abu Darda tak ada, mungkin dia duduk di tepi rumah ataupun di luar, wallahu alam. Baik. Ummu Darda ni nama apa? Duk main Ummu Darda kena ada nama. Oh, nama dia Khairah. Tulis nama ni, jarang jumpa ni. Khairah binti Abi Hadrad Al-Aslamiyah Al-Ansariyah. Dia sahabat Nabi. Abu Hadrad juga sahabat Nabi. Allahu Akbar. Sahabat anak sahabat. Bersahabat mereka dengan Nabi SAW. Jadi bila Salman mari, dia tengok Ummu Darda ni serebeh. Orang Kelantan kata serebeh. Lekeh lah, selekeh. Mana pakaian biasa sangat. Pelik ni. Wanita macam ni. Dia pun tanya, apa jadi dengan puan ni? Siapa dia? Apa jadi dengan awak ni? Ummu Darda ni. Kan? Dia kata, Salman, saudaramu Abu Darda tu telah tinggal dunia dah dia. Dia tak mau dah. Dia tak meninggal dunia. Kalau meninggal dunia mati, dia telah meninggalkan dunia. Maknanya dunia ni tak ada dalam mata dia. Dunia dekat ujung tangan gitu ya. Jadi aku pun tak peduli dah pakaian aku ni, dia memang tak sentuh dah. Tak ada apa dah. Rupanya oleh kerana kita ni adik-beradik, sahabat yang sangat rapat, perlu juga kita tanya khabar keluarga kita. Apa sebab macam ni? Bila kita dengan anak-anak kita kena tanya, kenapa ni bang? Nampak macam pelik je, kuru, melidi ni, tak cukup makan ke apa benda. Jangan pula sampai peringkat adik-beradik kita akak bendera putih baru nak pergi cari NGO bawa makanan. Maknanya Salman ambil berat kepada adik-beradik dia. Alhamdulillah, bila Ummu Darda menceritakan keadaan rumah tangga dia, Salman faham. Ini sebenarnya. Baik. Abu Darda balik, sediakan makanan, Salman tak mau makan. Aku tak mau makan. Maka di sini, kata di para ulama, orang puasa sunat, boleh je buka puasa bila-bila. Dalam hadis Nabi kata apa? As-saimul mutatawwi'. As-saimul mutatawwi' amiru nafsihi, insya'a sama wa insya'a aftara. Orang puasa sunat tu, dia sendiri yang jaga kontrol puasa dia. Dia nak puasa, teruskan. Dia tak nak buka, dia boleh buka. Maknanya kita tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Kalau sesuai, kita buka. Kalau tidak, kita teruskan. Cuma khilaf ulama, dia kata sunat tak kita qada balik puasa tadi? Sunat ke tidak qada balik? Ada ulama mengatakan kalau puasa qada memang tak boleh buka. Tapi puasa tadi, in kana alaihi qada amla. Jadi ada kata dah kita puasa sunat dah kita buka jelah. Sunat lah kalau kita puasa balik pun ganti hari tu. Sebab apa kita buka tadi? Sebab kerana meraihkan suasana. Baik. Yang ketujuh, lis-saimi tatawu'an. Bagi orang yang puasa sunat, dia boleh tengok keadaan. Walaupun ada tetamu, kita boleh cakap, sila makan. Saya hari ni hari Senin ni, minta maaf dah. Saya puasa. Kalau tahu hantar nak datang, kalau bagi tahu awak nak datang, saya tak puasa dah. Tapi sebab dah niat semalam, dah bersahur, saya puasa lah kan. Makan. Boleh lah, boleh. Boleh kita makan. Tapi kalau sahabat kita ni kemurungan, tak lalu makan. Kalau tuan dia tak makan, saya tak makan juga.
kita kena makan lah. Ambil hati. Ambil hati siapa? Sahabat kita yang datang ke rumah kita. Jadi kita buat makanan, kita tak makan. Jadi dia macam, tak lalu saya. Tuan rumah tak makan ni rasa, biar saya tak makan juga. Jadi sampai perekat begitu, kita kena makan. Baik. Kalau kita puasa macam mana? Tetamu pun boleh terima lah hujah kita nak teruskan puasa. Tetamu boleh terima, boleh. Maka kata di para ulama, ada satu kes, seorang sahabat nama dia Ummu Umarah Al-Ansariyah. Ummu Umarah ni orang hebat lah. Nabi SAW pergi ziarah dia. Ziarah Ummu Umarah. Faqaddamat ilaihi ta'am. Dia pun angkat makanan. Sila ya Rasulullah makan. Faqala, Nabi kata, kuli. Makanlah. Makan awak. Qalat, ya Rasulullah, maaf. Inni sa'im. Sa'imatun. Saya puasa Rasulullah. Nabi tak kata, makan. La. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini tuan-tuan. Inna as-sa'im tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafrughu. Orang yang berpuasa, malaikat akan mendoakannya selagi orang duk makan dekat dia, malaikat doakan rahmatlah kepada mi saim ya saim ya saim hatta mereka selesai makan. Orang duk makan puak-puak depan kita, kita puasa, malaikat doakan kepada kita, ya Allah bagi rahmat kepada dia, ya Allah, masya-Allah. Ini kelebihan. Ada riwayat kata hatta yashba'u, sehingga tetamu kita kenyang, barulah malaikat berhenti dia punya doa. Menarik juga ni. Hazal hadis rawahu Tirmizi wal lafzu lahu. Maknanya kalau kita tak nak buka puasa pun boleh, dan malaikat akan mendoakan dia. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmizi lain, as-saim idza akala indahu al-mafatiru sallat alaihi al-malaikah. Orang yang berpuasa, kalaulah orang lain tak puasa makan depan dia, kita hidangkan makanan, malaikat mendoakan untuk kita. Alhamdulillah. Hadis ni juga riwayat rawahu Tirmizi. Kata Tirmizi, hadis Ummu Umarah asahhu min hadha, daripada hadis ni. Tak boleh, yang pentingnya kita ada sandaran. Baik. Boleh juga kita bermujamalah. Mujamalah ni orang panggil ambil hati. Tak apalah, saya puasa tadi, tapi sahabat-sahabat datang, waktu tengah hari ni, kita pun masak nasi mandi, kita makan sama-sama. Puasa saya ganti bilalah, esok-esok kan. Jadi boleh. Maknanya, tuan rumah kena ambil kira suasana. Orang yang datang pun jangan paksa sangat. Tak makan, saya tak makan, balik saja hari ni. Jangan. Dah tuan rumah buat makanan untuk kita, dia akan makan juga. Buka puasa nanti. Bukannya puasa 3 hari 3 malam. Jadi masing-masing toleransi dalam isu seperti ini. Masing-masing bertoleransi. Alhamdulillah. Baiklah pelajar. Kita pergi pada isu yang ke-8. Hari-hari yang digalakkan puasa sunat. Apa dia? Kita sebut apa ni? Hari Arafah, Hari Ashura, 3 hari sebulan, dipanggil hari putih, 13, 14, 15 bulan Hijri. Puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 9 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah. Puasa hari Isnin dengan hari Khamis. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Banyak berpuasa sunat pada bulan Syaban, dan juga banyak berpuasa sunat pada bulan Muharram. Banyak hadis-hadis dia. Alhamdulillah. Hak lain-lain itu tak ada dalam. Puasa awal tahun ke, puasa akhir tahun ke, puasa hari hari nisfu ke, puasa hari jadi ke, semua itu tidak ada. Yang adanya beberapa jenis puasa yang sabit. Alhamdulillah. Baiklah. Yang ke-9, Salman radhiyallahu anhu telah memberi guideline ataupun panduan kepada Abu Darda di dalam kehidupan. Kita ni ada keluarga. Bagaimana hak dia? Isteri paling tidak pun orang kata cakap-cakap dengan dia, bagi hak yang zahir dengan batin. Jangan. Dia bukan nak hak zahir saja, makan minum. Kena tanya khabar juga dia, kan? Dia ada kedudukan dia. Kata orang muda, cara muda. Orang tua, cara tua. Ada seorang ustaz ni, Pak Cik, nakal dia. Dia pergi Mekah. Dia kata, ustaz, amba nak duduk 2 orang sebilik. Nak 2 orang sebilik. Mahal, kata Pak Cik. Mahal duduk 2 orang sebilik ni. Banyak beza. Tak apa.
Duit kita cari lama dah, kita nak rehat-rehat, duduk Mekah lama juga 30 hari lebih ni kan. Jadi staf-staf ni orang muda-muda ni gurau lah dengan dia. Tok ayah nak berapa lagi kat dua-dua dengan makcik dia ni. Dia kata orang muda perlawanan dia merebut piala. Sedap juga ni bahasa dia. Orang tua perlawanan persahabatan suka-suka. Masya-Allah, tinggi dia punya falsafah kan. Kita muda cara muda, orang tua cara orang tua. Yang pentingnya hak tu kena tunaikan. Alhamdulillah. Baik. Makna dalam Islam ni mengajar kepada kita erti sederhana. Malam kita kena ada waktu tidur, ada waktu bangun. Jangan tidur. Kalau tidur je bangun tidak, lain pula. Nabi kata seorang sahabat pergi repot ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, orang ni tak bangun solat malam. Ada kata solat subuh pun nak terlepas. Nabi kata apa? Zakar rajulu balas syaitan fi uzunihi. Orang tu kena kencing oleh syaitan dalam telinga dia, tak sedar. Baik tuan-tuan, kita kena usahakan bangun. Biar sempatlah solat, orang panggil solat tahajud di akhir-akhir pun tak apalah. Paling kurang pun kita dapat solat apa ni? Solat witir 3 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah. Kalau tidak kena kencing ke syaitan. Allahu Akbar. Biasa orang cakap dalam media sosial ni kena kencing kawan. Ya. Ni orang gurau. Dia kata pak cik tu nak pergi hospital ada kencing manis. Oh, dia kata pak cik ada lagi. Satu lagi kencing lebih bahaya daripada kencing manis. Dia kata kencing apa? Kencing kawan. Tipu kawan. Rupa-rupanya Abu Anas kata ada lagi lebih bahaya pada tu, kena kencing ke syaitan. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Baik. Abilah yang terakhir sebagai penutup pada perbincangan kita ini, bahawa Salman mengajar kepada kita prinsip al-i'tidal fil hayah. Hidup dalam dunia ini kita kena ada prinsip i'tidal, kesederhanaan, wasatiyah dalam kehidupan kita. Mana jangan melampau sangat kita ni dengan ibadat sampai tak terlupa habis tanggungjawab. Jangan pula gila ke dunia sampai tak tahu akhirat. Maka kita kena sederhana. Kita ada puasa, kita buka puasa. Kita solat, kita juga rehat. Kita baca Quran, kita baca Facebook. Boleh ya kan? Jangan baca main WhatsApp, baca WhatsApp siang malam, Quran tak baca. La, ini melampau nama dia tu. Ghulu fi hubbil wasafi. Jangan. Ghulu pun ada juga. Maknanya dalam hidup kita ni biar ada belaka. Menarik kata-kata Salman, fa'ata kulladzi haqqin haqqahu. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Setiap hak tu ada dia. Hak diri kita ada, hak keluarga ada. Jangan lupa hak Allah. Demi hak kita, hak Allah mana? Solat pun tidak, pergi masjid pun tidak, baca Quran pun tidak, terlupa kita. Jadi kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Taala. Islam ni agama yang mengajar kepada kita erti al-wasatiyah, al-i'tidal fil hayah. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita lain menarik lagi, iaitu cerita yang akan datang, siri yang akan datang, kisah yang ke-79, orang berpuasa. Bahaya tajuk ni. Orang puasa, bolehkah dia cium isteri dia? Tunggu dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.